Penghasilan Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam bagi jabatan-jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah sama-sama mendukung hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang berkualiti, berpengetahuan dan berintegriti. Pelan strategik berkenaan yang akan dijulang sebagai lampu suluh yang mengepelai serta merealisasikan perubahan-perubahan yang perlu bagi meningkatkan lagi keupayaan dan keberkesanan jentera perkhidmatan awam khususnya dari segi pengurusan, perancangan serta pembangunan sumber tenaga manusia bagi Jabatan Perdana Menteri secara khususnya dan perkhidmatan awam secara umumnya. Berucap semasa pelancaran Pelan Strategik 2021-2025, Jabatan Perkhidmatan Awam yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokhti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengongsikan adalah bersesuaian dengan visi baharu jabatan iaitu transformasi perkhidmatan awam ke arah Brunei Darussalam yang maju, yang menggambarkan perkhidmatan awam yang sentiasa bangkit menyahut cabaran edaran semasa yang mana antaranya meliputi cabaran industri revolusi keempat dan menanganinya dengan inisiatif-inisiatif yang progresif serta dinamik. Visi ini dihayati dengan nilai-nilai murni yang dijulang oleh jabatan ini melalui akronim CIPTA, yang mana jabatan ini bertekad untuk menerapkan nilai-nilai keprihatinan, compassionate, berintegriti, progresif, bertakwa dan sentiasa adaptif dalam menangani apa jua cabaran-cabaran yang dihadapi. Bagi menepati keperluan pihak-pihak berkepentingan yang sentiasa berharapkan kepada perkhidmatan awam yang berdaya tahan, peka, prihatin dan menepati kesesuaian stakeholders pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Adalah menjadi tanggungjawab pemikir-pemikir strategik dan penggubal-penggubal dasar bagi memastikan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan menepati kehendak dan cita rasa pihak-pihak berkepentingan, iaitu warga perkhidmatan awam secara khususnya dan orang ramai secara umumnya. Dengan penghasilan pelan strategik tersebut akan tersusunlah inisiatif-inisiatif penambahbaikan sumber tenaga manusia yang merupakan nadi utama perkhidmatan awam yang cemerlang. Pada majlis tersebut, para pengarah pentadbiran di kementerian-kementerian di negara ini menerima buku Pelan Strategik 2021-2025 Jabatan Perkhidmatan Awam. Pameran mini berkenaan fungsi-fungsi utama serta projek-projek yang disediakan oleh bahagian-bahagian di Jabatan Perkhidmatan Awam turut diadakan. Di pameran ini yang berhormat Datuk merasmikan Projek Assets Management System, juga hadir Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media di Jabatan Perdana Menteri dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media di Jabatan Perdana Menteri. Pandemik COVID-19 telah mengubah dinamik dunia sekaligus mempercepatkan peralihan ASEAN ke arah digitalisasi yang sedang dan akan terus menjadi komponen penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam abad ke-21. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa Majlis ASEAN BAC Formal Turnover berkata adalah penting bagi ASEAN untuk melindungi keselamatan siber rantau ini melalui pengukuhan keupayaan ASEAN di samping menyedari kemunculan teknologi baharu. ASEAN menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah perlu untuk terus menunjukkan sokongan tegas dalam komitmen bagi multilateralisme. Yang Berhormat menjelaskan tema We Care, We Prepare, We Prosper, negara memfokuskan 3 teras strategik iaitu pemulihan, digitalisasi dan kemampanan bagi mencapai 10 Points Priority Economic Deliverables PEDS. Pemulihan ialah kemajuan bersama,
Kara pemulihan ekonomi serantau. Digitalisasi pula ialah memanfaatkan teknologi baharu dan digitalisasi bagi ASEAN yang berdaya tahan dan kemapanan ialah usaha untuk memajukan pertumbuhan yang inklusif dan berterusan. It is important for us to keep in mind that economic recovery is evident by the resumption of business operations, recovery of employment levels as our people go back to work, and the ease of border movements. But true economic recovery is only fully realized when we demonstrate the ability to adapt to the new environment and possess a preparedness and readiness that was not there before to combat similar crises in our pursuit for long-term sustainable growth. As the end users of ASEAN economic agreements and initiatives, we recognize the private sector is a vital component of our economic integration agenda. Your on-the-ground expertise and experiences in relevant fields are invaluable in our post-recovery efforts and the achievement of our deliverables, past, present, and future. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung Urus Setia ASEAN dalam ucapannya mengongsikan pandangannya mengenai ASEAN 2021 dan rangka kerja pemulihan menyeluruh ASEAN SER yang dilancarkan oleh para pemimpin ASEAN pada November tahun lalu. Beliau turut menegaskan mengenai kepentingan untuk meningkatkan rakan kerjasama awam dan swasta di antara ASEAN dan ASEAN Bank bagi menterjemahkan SERF kepada keputusan konkret yang akan memberi impak kepada kehidupan penduduk ASEAN. Supporting the recovery by strengthening the capacity of human capital in ASEAN. Majlis diteruskan dengan penyerahan bendera ASEAN Bank oleh Tuan Yang Terutama Tran Van Hua, Duta Besar dan Mutlak Republik Vietnam ke negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan big data pada masa ini, teknologi digital memang berpotensi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi sesebuah negara. Kementerian Pendidikan sedang giat mendukung usaha-usaha kerajaan untuk merealisasikan matlamat transformasi digital negara Brunei Darussalam melalui program-program pendidikan secara holistik dalam mensejajarkan hala 7 negara ke arah ekonomi digital dan pelaksanaan Digital Economy Master Plan 2025. Berucap semasa Majlis Convocation College Antarabangsa Micronet, Menteri Pendidikan menyeru semua institusi pengajian tinggi untuk turut sama memainkan peranan dalam menyediakan ekosistem digital yang kondusif bagi memangkin penjanaan sumber tenaga manusia yang berkemahiran digital dan bersiap siaga bagi masa hadapan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, hasrat tersebut hanya akan dapat dicapai secara whole of nation iaitu melalui penglibatan berterusan dari semua pihak berkepentingan. Yang Berhormat turut menekankan perlunya institusi pengajian tinggi khususnya pengajian tinggi swasta bergerak pantas dalam membuat perancangan dan meneroka peluang-peluang untuk menawarkan pelbagai program akademik yang akan dapat memenuhi keperluan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi, adaptif dan inovatif sebagaimana aspirasi Economic Blueprint for Brunei Darussalam serta perancangan Manpower Planning and Employment Council MPEC. 320 orang graduan menerima sijil pada majlis tersebut yang berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Juga hadir Dr. Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dan Awang Sylvester Yong, Pengarah Urusan Kolej Antarabangsa Micronet. Masjid Kampung Batu Marang kini menjangkau usianya 25 tahun. Sejak penubuhannya, Masjid Kampung Batu Marang telah melaksanakan pelbagai aktiviti memakmurkan masjid. Sempena memperingati sambutan ulang tahun penubuhannya ke-25, Masjid Kampung Batu Marang semalam mengadakan majlis sambutan Jubli Perak.
Hadirin berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan disusuli dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan diserikan dengan dikir marhaban serta bacaan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Majlis antara lain bertujuan bagi memeriahkan dan mengimarahkan masjid berkenaan dan mengumpulkan imam-imam yang pernah bertugas di masjid tersebut sejak tahun 1996. Juga hadir Pengeran Haji Muhammad bin Pengeran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sejak ditubuhkan, Masjid Kampung Batu Marang telah melaksanakan pelbagai aktiviti memakmurkan masjid. Selain sebagai tempat ibadat, masjid yang berusia melebihi suku abad ini juga dijadikan tempat untuk menyatu padukan masyarakat dan belajar berbagai ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, usaha daripada Jawatankuasa Eksekutif Takmir Masjid Kampung Batu Marang, kami telah pun berusaha dan mengkayahkan kuliah fardu maghrib, iaitu selepas sahaja menunaikan sembahyang fardu maghrib setiap hari Rabu, dan juga kami mengkayahkan kuliah selepas menunaikan sembahyang fardu subuh setiap hari Jumaat, yang mana Masjid Kampung Batu Marang telah pun berusaha untuk menyebarkan ilmu dakwah melalui kuliah-kuliah yang kami adakan. Lebih 800 orang pegawai banci terlibat dalam banci penduduk dan perumahan ke-6. Ikuti perincian beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Banci Penduduk dan Perumahan BPP ke-6 bagi negara Brunei Darussalam pada tahun ini bertujuan mengumpulkan maklumat yang lengkap dan terkini mengenai jumlah penduduk dan isi rumah serta stok tempat kediaman di negara ini. BPP 2021 dijalankan dalam 3 peringkat, iaitu penyenaraian tempat kediaman, pengendalian e-sensus dan temuruga bersemuka. Bagi mendandakan bermulanya peringkat pertama BPP 2021, penyenaraian tempat kediaman, pagi tadi diadakan majlis penyerahan surat lantikan dan sesi mengangkat sumpah bagi pegawai-pegawai banci penduduk dan perumahan 2021. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dayang Hajah Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, dalam ucapannya berkata, semasa menjalankan kerja-kerja luar, para pegawai banci akan berdepan dengan pelbagai cabaran dan keadaan cuaca yang tidak menentu pada masa ini, yang mana akan menyukarkan para pegawai untuk mengunjungi tempat-tempat kediaman di kawasan tersebut. Para pegawai banci juga diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala arahan dan peraturan standard operating procedure yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi semasa ke semasa dalam langkah menjaga-jaga berikutan situasi pandemik COVID-19 di negara ini. JPS telah melantik seramai 842 orang pegawai banci, terdiri daripada penolong penguasa, ketua penyelia, pendidikan separuh 842 orang pegawai banci terdiri daripada penolong penguasa, ketua penyelia dan penemu duga menjalankan kerja luar banci di keempat-empat daerah. 610 pegawai bagi daerah Brunei dan Muara, 108 pegawai bagi daerah Belait, 97 pegawai di daerah Tutong dan 27 pegawai di daerah Temburong. Semasa peringkat penyenaraian tempat kediaman, para pegawai banci akan mengunjungi tempat-tempat kediaman untuk mengumpulkan maklumat diperlukan. Ketua atau ahli isi rumah diingatkan supaya memastikan pegawai banci yang datang membuat lawatan adalah yang sah, dilantik melalui pas banci, surat lantikan dan kad pengenalan. BPP 2021 dilaksanakan di bawah Akta Banci Penggal 78 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Akta banci ini mewajibkan orang ramai menjawab semua soalan banci dan memberi jaminan maklumat individu adalah sulit dan dirahsiakan.
Jawatan Kuasa Pandu Industri Tenaga Manusia dalam Pembinaan Kumpulan Kerja Bagi Tenaga atau MISCWG, sebuah jawatan kuasa di bawah Manpower Planning and Employment Council MPEC, mengadakan Hari Penglibatan Industri Tenaga. Penganjuran dengan kerjasama syarikat minyak Brunei Shell Sendirian Berhad diadakan di Kuala Blain. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Mat Sateja bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Juga hadir Dr. Chin Weke, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan selaku Timbalan Pengerusi MISC. Dayang Hajar Rosita binti Hassan, Ketua Tenaga MISCWG, dalam ucapannya menegaskan pentingnya sesi perkongsian yang dijadikan sebagai platform untuk meneruskan dialog mengenai pembangunan tenaga kerja tempatan ketika industri mempergiatkan usaha untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi anak tempatan. Kerjasama antara MISCWG, Kementerian Pendidikan dan rakan industri sangat dialulukan untuk menjadikannya signifikan ke arah pembangunan kebolehan kerangka demi mengukuhkan keupayaan tenaga kerja tempatan melalui program iSkill. Aplikasi SkillUp Digital dilancarkan seiring dengan perkembangan program iSkill yang bertujuan bagi memastikan semua pelatih memenuhi piawaian dan keperluan yang ditentukan bagi kelayakan masing-masing. Dengan aplikasi tersebut, pekerja binaan, pekerja dan pengawal selia dalam industri tenaga dapat mengesan kemahiran dan kerjaya dan mempunyai potensi untuk digunakan dalam industri lain. Beberapa tapak perusahaan pertanian dan perhutanan di daerah Belait antara yang menjadi lokasi lawatan 16 Ahli Majlis Mesyuarat Negara MMN hari ini. Lawatan yang diatur oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bertujuan berkongsi serta memberi gakan perkembangan dan pencapaian terkini mengenai aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan perusahaan berkaitan industri, pertanian dan perhutanan di negara ini. Antara lokasi yang menjadi lawatan rombongan ialah kawasan penanaman padi di kawasan kemajuan pertanian KKP Lot Sengkuang di mana mereka berkesempatan untuk meninjau perkembangan pelaksanaan projek penerokaan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Preston Josham Sendirian Berhad. Di mana kami telah datang dulu kira-kira 1,5 tahun dulu kemari dan masa itu tanaman di sini masih lagi damit. Sekarang sudah nampak kesuburannya dan berubah wajah. InsyaAllah mengkali dalam 2-3 tahun lagi akan menghasilkan hasil buah-buahan yang baguslah di tempat ini, dan kawasannya ada bukit-bukit dan cantik dan boleh dijadikan kawasan pelancongan pertanian satu masa nanti. Mudah-mudahan ia akan menarik orang ramai datang kemari dan pelancong-pelancong juga. Juga dilawati rombongan ialah ladang penanaman kopi dan buah-buahan yang diusahakan oleh Syarikat Pertanian Tropikal Utama di kawasan kemajuan pertanian KKP Rampayuh dan Syarikat AE Asia Fruit Plantations di kawasan kemajuan pertanian KKP Merangking. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 647 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,564 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 313 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020
88,304 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, 9 buah premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semasa Operasi Merati di premis-premis perniagaan. Operasi Merati dijalankan pada 11 hingga 17 Januari lalu melibatkan pemeriksaan di lebih 50 buah premis perniagaan di keempat-empat daerah. 9 premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan Kementerian Kesihatan denda kompaun keseluruhan jumlah 1,750. Antara kesalahan yang ialah tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan, kaki tangan di premis-premis tukang gunting, rambut dan premis establishment kecantikan dan kesihatan. Denda kompaun yang dikenakan keseluruhannya berjumlah RM1,750. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama sekali bagi para pengurus dan kaki tangan premis perniagaan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Penggunaan media sosial sebagai medium dakwah khususnya dalam menyampaikan ilmu agama merupakan kaedah terkini di samping berceramah atau bertazkirah dengan golongan yang mendengarnya secara bersemuka. Namun, para pendakwah harus lebih rajin membuat kajian atau mempunyai ilmu mengenai apa yang disampaikan. Para pendakwah juga perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami mengikuti golongan usia dan peringkat. Perkara itu ditekankan oleh Profesor Dr. Abdul Samad dari Indonesia semasa menyampaikan ceramah secara dalam talian pada bengkel pemantapan dakwah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel yang diadakan sejak 16 hari bulan lalu berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dalam ceramah bertajuk Teknologi Dakwah dan Dakwah dalam Media, Profesor Dr. Abdul Samad juga menyatakan para pendakwah harus mengusahakan apa yang ingin disampaikan dengan niat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengongsikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Tambahnya, kerjaan seorang penceramah tersebut bukan tertakluk kepada keramaian pengikutnya di media sosial atau keramaian yang menghadiri sesi ceramahnya, tetapi tertakluk kepada pemahaman orang yang mendengar dan menghadiri apa yang ingin disampaikan oleh penceramah tersebut. Kadang kita tak faham. Bila kita direct langsung, kita boleh tengok biji mata orang. Mata adalah jendela jiwa. Jadi mana tingkapnya jiwa ni ada di mata. Kita tengok mata, macam dia faham. Tapi kalau dari jauh ni kita tak faham. Maka kita pakailah bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bengkel pemantapan dakwah Kementerian Hal Ehwal Ugama yang dihadiri oleh 30 orang pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama bertujuan antara lain meningkatkan kemahiran da'i secara teori dan praktikal mengenai teknik-teknik penyampaian mesej dakwah yang lebih berkesan. Bagi membantu para mahasiswa dan mahasiswi mempelbagaikan minat mereka di dalam dan di luar kelas, Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam PMUBD mengadakan pameran semester 2 PMUBD tahun 2020-2021. Hadir Dr. A.B. Tan Chee Hong, penolong Naib Chancellor Penyelidikan UBD. Acara seumpama ini merupakan platform untuk badan dan kelab pelajar untuk mempamerkan apa yang dapat mereka tawarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi secara amnya dan sekaligus mempromosikan badan pelajar, kelab dan eksekutif mereka. Di samping itu, dengan menawarkan kepada pelajar, badan pelajar dan kelab yang terdapat di universiti akan memberi mereka akses kepada dana, sumber dan keistimewaan PMUBD eksklusif. Ia juga bertujuan untuk membantu para pelajar tetap proaktif dalam arena kerja sosial dan sekali lagi mengasuh kemahiran kepimpinan mereka. Pameran diadakan sehingga esok dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Pendaftaran peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan April 2021 akan dibuka bermula esok 21 Januari hingga 13 Februari 2021.
Borang yang lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan tidak lewat 13 Februari 2021. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut berkaitan pendaftaran bolehlah diperolehi dari Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat dibuka. Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang lengkap pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. Sementara hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 10 pagi semasa waktu bekerja.